Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, sahabat-sahabat EDHTP, Mastery semua. Saya Mahyana Mokhtar, Kaunselor Kanan UniK Elmiat. Hari ini sebenarnya saya nak menyahut cabaran cikgu kita, Prof Aziz, untuk saya share salah satu daripada kes counselling yang kita menggunakan tool ADHTP untuk explore klien. Dan Alhamdulillah teknik ini adalah satu yang sangat berkesan dan sangat mudah untuk kita screen kesihatan mental klien dan untuk kita explore klien dengan lebih cepat berbanding dengan cara-cara yang lain yang tool yang banyak yang ada. So, ini adalah lukisan klien yang saya akan share. Hopefully kawan-kawan boleh nampak. Nampak tak? Nanti saya akan cerita apa sebenarnya yang kita explore dari lukisan klien yang ini. Kalau kawan-kawan boleh perasan, secara overall, secara kinetiknya, gambar yang berada di tengah-tengah, yang dilukis di tengah-tengah dan dilorekkan adalah bukit. Dan bukit adalah simbol halangan kan? So halangan itu adalah sangat besar pada klien ini. Kemudian kalau boleh tengok rumahnya kecil aja. Dan rumah ini yang banyak dilorek-lorekkan. Sebenarnya klien memang ada isu di rumah dan punca masalah yang dia alami adalah berpunca dari mungkin salah cara parenting yang ditunjukkan oleh ibu ayah beliau. Satu lagi yang sebelah sini boleh nampak ada gua. Dan menarik dalam sini, klien ini sebenarnya bila kita pergi ke satu-satu objek kan, objek rumah, pokok orang, kalau boleh nampak rumahnya, saya bawa dekat sikit. Okey. Rumahnya banyak sangat lorekan, lepas tu ada yang dibolkan. Kemudian perasan tak di manakah pintu? Pintu dia ada di sebelah situ kan? Okey. So ada sebenarnya kelainan-kelainan ataupun sesuatu yang unik yang lain klien ini berbanding dengan orang lain. Alright. Dari segi rumahnya kecil aja berbanding dengan halangan yang sangat besar. Rumah ini sebenarnya kalau dalam keluarga dia tak rapat dengan sesiapa pun ahli keluarga. Dan padanya keluarganya seolah-olah tidak memahami dan tidak menyokong apa yang dia nak. Okey. Apa lagi? So klien ini overall sebenarnya klien ini adalah graduan daripada overseas, budak yang sangat bijak. Namun dia di-refer oleh maknya kepada saya mengatakan anak dia ni walaupun dah balik dari overseas tak nak keluar bilik, tak nak pergi bekerja, tak tolong kerja rumah, nampak muka sedih aja selalu, tak happy, dan tak pandai jaga penampilan. Mak dia sebut kalau dia berjalan dengan anak dia, orang tak tengok anak dia lah, orang usah tengok dia. Sebab anak dia tak jaga penampilan, dari segi baju, keluar baju tak bergosok tu biasa, sedangkan mak dia sangat woke. Okey, so rupa-rupanya bila kita explore dari sini sebenarnya, rumah memang dia tak rapat dengan ahli keluarga dan puncanya dari ahli keluarga. Sebenarnya ibunya yang body shamingnya dari kecil, dari umurnya 11 tahun, 12 tahun. Dan ini diakui sendiri oleh ibu dia. Dan ibu dia tak perasan body shaming yang dia buat. Dia kata yang dia sebut macam ni. Kakak kuruslah sikit. Gemuk macam ni. Siapa nak kahwin dengan kakak? Cuba tanya adik-adik tu. Dia ada adik lelaki. Cuba tanya adik-adik tu. Adik-adik tu nak tak kahwin orang yang gemuk macam kakak? Jomlah pergi jogging, kuruskan badan. Nampaklah cantik sikit. Nanti orang tengok mama je, orang tak tengok kakak. So itu antaranya. Dan desakan dari segi ini dari ibunya dari umurnya 11-12 tahun sehingga sekarang.
So itu, kemudian anak ini memang dari segi pemikiran kognitifnya sangat berfikiran negatif. Dan okey, kalau tengok ini rumah, cuba tengok pokok. Pokoknya tiada dahan. Tiada daun. So pokok daun mati ni seolah-olah dia tak ada harapan, dia tak ada impian, dia tak tahu apa yang dia nak, dan pokok dia kecil aja begitu. Dan ada juga kerisauan-kerisauan tentang masa depan dia, ataupun dia tak langsung tak ada hope tentang masa depan. Kemudian kalau tengok orang dari sini sebenarnya ada 3 proyeksi orang yang dilukis. Bila saya tanya, ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Yang ini, tu. Seorang budak kecil pegang teddy bear dan duduk di dalam gua. So ini dia kata, saya andaikan ini masa saya kecil. Saya sangat teringin nak teddy bear, tapi ibu saya tak pernah bagi saya main soft toy. So saya rasa teringin sangat. So dia pegang dan dia pegang teddy bear dan dalam gua. Dia rasa dunia dia terkongkong dengan rules yang sangat banyak. Mak bapak dia nak dia jadi kakak yang baik, jadi contoh, belajar overseas, balik kerja bagus dan jadi image yang bagus untuk keluarga. Memang adik-beradik dia ada yang sekali dengan dia, ada 3 orang yang belajar overseas, dan kehidupan mereka, the whole keluarga adalah keluarga senang lah sebenarnya. Alright, ini dia masa kecil dalam gua, dia rasa terkepung, terkongkong. Kemudian yang ini, nampak tak? Perempuan ni pakai gaun pengantin dan sebelahnya ada seorang lelaki yang rangkul badan dia dari belakang. So saya andaikan ini adalah mungkin hubungan cinta. Saya tanya dia, you ada berkawan dengan sesiapa? Dia kata ada. Saya berkawan dengan seorang budak Filipin, dan budak ni sama belajar dengan dia dulu masa dekat Australia. So budak ni atheist, dan dia tak ada siapa yang tahu tentang budak atheist yang dia sangat sayang ni, melainkan saya pada waktu itu. So dia kata mak dia tak tahu, memang mampus kalau mak dia tahu, dia cakap. Sebabnya keluarganya adalah keluarga yang sangat pentingkan dari segi nilai-nilai keagamaan, spiritual tinggi. Okey, ini. Kemudian saya tanya lagi, adakah kalau nanti dia nak betul-betul berkahwin kan, jadi cari pasangan hidup, adakah ini sebenarnya orang yang dia akan jadikan suami dia? Maksudnya dia cuma untuk berkahwin dengan dia. Dia kata absolutely no. Dan imajinasi ini dia rasa sangat rapat. Rupa-rupanya dia tak nak orang lain tahu tentang apa yang bergolak di hatinya. Dan orang ni dah lah jauh, cuma diorang berjumpa melalui alam maya sahaja, dan orang ni tahu semua tentang diri dia, apa yang dia ceritakan, dan dia rasa cerita dia secure, tak akan sampai pada keluarga dia yang menjadi seolah-olah ancaman pada diri dia. Satu lagi proyeksi tentang diri dia adalah nampak tak atas pokok tu ada sini, ada kasut tergantung. Dia kata, saya pernah mimpi saya bunuh diri saya sendiri, saya kuburkan diri saya sendiri, kemudian saya gantung kasut tu dekat atas pokok ni. Supaya orang tahu kata saya dah mati, saya dah tak ada. So ini sebenarnya tentang dia rasa putus harap, tentang dia rasa macam tak ada guna hidup, dan ada cubaan bunuh diri banyak kali. Student ni sebenarnya ada depression yang sangat teruk. Kemudian sebelum dia balik ke Malaysia, dia memang regularly jumpa clinical psychologist untuk sesi terapi yang berkala. Kemudian dia juga dapat rawatan dari psikiatris,
dekat sana, dan ada 2 pil yang dia ambil, satu pagi satu malam untuk depression tu. Bila dia habis belajar, bila dia nak balik Malaysia, dia tak nak parents dia, family dia tahu yang dia ni sebenarnya ada masalah mental. Jadi apa yang dia buat, dia kata dia bakar semua dokumen tentang kesihatan dia, dan dia tinggal semua ubat, dia balik just kononnya untuk melupakan kisah silam dan bina hidup baru. Namun sebenarnya dia tak ada penstrukturan kognitif yang betul untuk betul-betul dia switch begitu. Dan bila dia balik, sebenarnya simptom sama, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, dan dia depression, ada cubaan bunuh diri banyak kali, dia ada anxiety attack, ada panic attack juga. Masa dia jumpa saya tu sebenarnya selepas 2 hari dia operate appendix. So dia datang office saya, masa tu baru keluar dari hospital terus ke office. Sebab mak dia sangat risau. Sebelum discharge dia disebut dengan doktor, saya sebenarnya ada panic attack semalam. Saya sebenarnya ada terfikir untuk mencederakan diri sendiri. So doktor sebenarnya nak refer dia ke psychiatrist sebelum dia discharge. Tapi mak dia kata, tak payah. Nanti lama lagi mama kena duduk hospital, banyak benda lagi mama nak buat, rumah tak kemas lagi. So itu pun buat dia rasa ibu dia sebenarnya tak berapa pentingkan dia dalam hidup. Being orang yang sangat negatif, dia sangat terasa dengan cara layanan ibu dia, dan dia perlukan lebih lagi sebenarnya attention dari ibu dia. So overall saya punya conclusion adalah ADHD sebenarnya salah satu cara yang shortcut lah untuk kita explore klien. Namun kesahihan cerita yang sebenar adalah daripada pentafsiran ataupun apa yang diceritakan oleh klien itu sendiri. Saya teruja untuk teruskan belajar mastery level. Hopefully ilmu yang kita dapat boleh kita sebarkan, boleh kita bantu lebih ramai orang. Terima kasih juga kepada cikgu lukisan saya ni, Prof. Aziz. Terima kasih semua sahabat. Assalamualaikum. Bye-bye.